tanggungjawab ataupun ada yang kata sebagai beban. Jadi kita tambah ilmu untuk memudahkan pemahaman. Dan kita nak bersama hari ini di Soal Wang Pelepasan Cukai Pendapatan bersama dengan Dr. Muhammad Fairuz Razak, Setiausaha Agung Persatuan Akaunten Cukai Malaysia MATA. Terima kasih Dr. Sama-sama. Assalamualaikum. Itulah bila kita sekarang ni siapa yang sambut hari jadi akan dapat ucapan daripada LGN kan. Ramai yang post kata ini yang paling digerun ni. Tapi itulah kita kalau boleh nak kurangkan gerun tapi nak tambah ilmu dan kefahaman ni. Okay. Dan secara mukadimah je, mungkin macam mana doktor melihat kesedaran, kecanaan dan juga ilmu daripada masyarakat, apakah semakin bertambah dengan adanya media sosial kita war-warakan, mungkin dah ada pemahaman asas tentang cukai ni, doktor? Pemahaman asas cukai dari tahun ke tahun dah berubah dah. Okey, kita tengok sekarang ni Lembaga Hasilan Negeri pun dah digitalisasikan ke semua bendanya. Semuanya dah senang. Tak macam dulu. Dulu kita kena baca, kena faham. Sekarang ni semua autofill lah sebenarnya. You letak je apa kat situ, dah ada kat situ. So dari segi pemahaman tak susah sangat. Dah pun macam tu. Lepas tu ada nota penerangan pun sebenarnya daripada borang-borang tu sebab ada bulletin lagi, ada orang kata ada lagi apa snapshot gambar, semua dah ada. Okey, tahun ni pelepasan dia. Tahun lepas ni macam ni. Kalau tak buat macam ni jadi macam ni. So macam-macam dah orang kata dari segi penerangan dah ada dah. Cuma dari segi orang kata awareness, sama ada nak lapor atau tak lapor, itu mesti masalahnya. Cakap nak lapor tak payahlah, kenapa tak nak lapor sajalah. Ada orang kata menyesuaikan kedua-dua pihak. Maknanya kerajaan pun dapat, pembayar cukai yang dapat. Ada setengah takut nak lapor ni, sebenarnya dia kata nanti akan dikorek, bukan masuk macam tu. Bila dia lapor, ada kelebihan dia akan menyumbang kepada negara satu. Lepas tu kerajaan tahu sama ada berapa bantuan diperlukan. Kalau kita tak tahu, okey, dia memang banyak tu tapi tak cukup juga sebenarnya dia bayar, walaupun sikit ke banyak ataupun dia tak perlu bayar. Kerajaan tahu dia ni perlu bantuan ke tak tahu. Itulah sebenarnya orang kata dari ciri-ciri pembayaran, tapi orang salah sangka lah sebenarnya. Ya. Apakah ada kelemahan dari segi cabaran untuk pembuktian dokumentasi, Dr. Rasa? Cabaran tu memang banyak lah sebenarnya. Tapi saya rasa tahun akan datang pun Lembaga Hasilan Negeri akan berubah, akan memudahkan. Semua dalam sistem dia, MyTax, dia panggil sistem MyTax, semua dah ada dan akan datang. Saya rasa kalau tak silap saya, kita boleh upload e-invoice betul. Lepas tu kita boleh upload semua segala dokumen ke dalam tu. So bila e-invoice datang lebih semudah sebenarnya. Tak ada siapa akan kena audit atau siasat nanti. Sebab semua data dah ada kat situ. Tapi dari segi sekarang ni, kalau katakan yang dari segi pelepasan yang ada ni, ada setengah tu dia tak dapat simpan dokumen tersebut, pudar, hilang, masa dia perlu dibawa 7 tahun ni kena simpan. Dia kena simpan. Kalau dia tak simpan memang tak dapat dah. Lepas tu dia perlukan. So sekarang ni kita ada handset, ada komputer, kita boleh, tapi akan datang dalam sistem Lembaga Hasilan Negeri sendiri kita boleh simpan kat situ nanti. Itu dia. Dan kalau melihat kepada untuk tahun ini, untuk tahun 2022, macam mana doktor melihat apakah holistik dari segi pelepasan yang ada itu untuk diri sendiri, untuk tanggungan? Macam mana doktor? Okey, kita kalau ikutkan kita ada pelepasan. Saya bahagikan kepada 3 lah. Satu, sebelum kita dapat gaji. Lepas tu kita ada 2 lah. Satu borang penggajian, satu borang yang membuat perniagaan. So dari situ kita ada derma, kita ada pelepasan, kita ada rebate. So daripada derma tu, siapa yang derma tu? Derma kepada kerajaan lah. Derma resolusisan ke apa-apa yang sepatutnya dia punya ada section dia tertentu. Tapi dari segi pelepasan, dia ada 22 pelepasan kesemuanya. So kalau kita ada resit dan ada kesesuaian yang pelepasan, kita ambil contoh SSPN. SSPN menjadi isu yang besar sebenarnya kerana tidak disambungkan. Pasal dia merupakan salah satu orang kata pelepasan yang sangat bagus. Kenapa saya cakap sangat bagus? Sambil kita menyimpan, kita dapat dividen, kita dapat pelepasan. Yang lain semua kita kena belanja. Macam contoh medical kena berjaya. Melancong kena belanja. So SSPN ni, selain dari SSPN kita ada insurans menyewa. Insurans menyewa kita simpan juga. Bukan kita belanja sebenarnya. Kira SP. Lepas tu kita ada education insurans pun kita simpan juga. Kita ada PRS. So semua menyimpan. Kalau perusahaan pelepasan lain tu semua kena belanja. Contohnya macam belanja perubatan ibu bapa pun kita kena belanja. So kebanyakan pelepasan. So kesesuaian. So yang pentingnya resit kena ada lah daripada 22 pelepasan ni. Kalau tak ada tak boleh. Ya, tadi juga perkesor, kemudian sumbangan, pelepasan untuk anak, dan itulah dia sebab macam Muslim kita ada zakat. Betul. Dapat membantu. Sebenarnya zakat mungkin saya tengok ada juga yang kata saya dah bagi pada pusat tahfiz ni, tapi tahfiz tu tidak berdaftar dengan LGN Betul. Mereka tidak layak untuk mendapat ni. Macam mana mungkin ada saran supaya institusi yang mengutip derma ni mereka kerja keras sikit supaya kalau kita sumbangkan tu boleh juga membantu kepada mereka yang bayar zakat ni. Betul. Cuma masalahnya yang pasal zakat tu saya cakap tadi kita ada derma, pelepasan, rebate. Rebate tu salah satunya zakat lah. Zakat, rebate kita ada 2. Kalau kita gaji cukai kita bawah 35,000, kita rebate kita 400. Lepas tu kita ada zakat. Zakat ni
boleh kita bayar zakat ni, tapi kalau bayar kepada institusi yang tidak berdaftar tu, dia perlu daftar lah. Kalau dia tak daftar memang menyusahkan semua orang. Pada orang yang memberi zakat kepada mereka, mereka ingat dengan dapatnya bayar zakat kat situ dapat pelepasan, tapi tak dapat pasal tak ada dokumentasinya. Baik, kita lihat juga dari segi gaya hidup ya, akan berubah. Saya tengok dalam tempoh 3 tahun ni, misalnya kalau dulu berlakunya PKP, orang tak keluar, tak melancong, jadi diberi insentif supaya kepada yang mendaftar, yang pergi untuk rekreasi, ada bolehlah untuk buat permohonan tu. Macam mana nanti dalam setahun dua ni, Dr. rasa mungkin gaya hidupnya akan diperluaskan lagi? Dulu digabungkan dengan sukan, beli gadget semua kan? Rasanya ada isu benda tu sebenarnya. Ramai yang meminta gaya hidup untuk bahagian sukan tu dinaikkan. Daripada 500 lebih kepada. Pasal dia jatuh kepada akta persukanan. Kalau akta persukanan tu kalau tidak menyesuai, macam contoh kita pergi gym kan, dia tak boleh sebenarnya. So kalau dia sesuai dengan benda tu, dia akan perluaskan lah. Memang ramai suka berbasikal. Mungkin berbasikal pun kalau ada pakaian basikal. Sekarang ni tidak benarkan pasal dia tidak jatuh. So mungkin akan datang kita boleh minta kepada kerajaan supaya pakaian-pakaian tersebut dibenarkan lah. Dan saya tengok ada satu program yang digerakkan oleh LHDN, katanya koma buntu kami bantu. Kita apa kaitan melancong dengan umrah ni dan juga apa kaitannya dengan LHDN? Kalau tu dia akan bagikan levy lah, macam rebate levy lah, tapi dia tak banyak lah sebenarnya. Kalau melancong tu memang kita dapat pelepasan, tapi yang kalau pergi haji pergi umrah ni kita dapat levy. Bukan umrah saja. Kalau pergi rumah-rumah ibadat kepada non-Muslim pun akan dibenarkan juga levy ni tersebut. Dari segi perbelanjaan, untuk individu yang mungkin individu yang sekarang ni kita galakkan ada yang dua kerja semua kan, mereka kata tak cukup untuk menampung, terpaksa buat kerja yang lain. Jadi macam mana ini juga sebenarnya perlu diimplementasikan. Kadang-kadang walaupun dia hanya kerja sebagai katakan influencers, meniaga secara online. Jadi bahaya juga kalau tidak ada dokumentasi perbelanjaan itu kan, kerana mereka ni dilihat walaupun jual katakan sebenarnya raya ni pun tapi ada pendapatan yang mereka perolehi, tapi tidak diisytiharkan pendapatan tu. Saya syorkan supaya dapat tulis keluar masuk pun jadilah. Laporan tu tersebut ada sudah cukup. Dia sebenarnya kalau kita lapor, dia tak salah pun. Sebenarnya bank pun sekarang kalau nak buat pinjaman, dia perlukan dokumentasi cukai. Kalau tak ada bahagian orang kata dokumen borang B ke BE tak ada, dia tak bagi sebenarnya pinjaman sebenarnya. So lebih baik kita ada duit keluar masuk tu, kita buat je simple tu. Boleh je laporkan benda tu tersebut, tak ada masalah pun. Diterima pun sebenarnya. Buat permulaan, lepas tu kita boleh belajarlah. Dan dari masa ke semasa saya rasa sistem tu tersebut akan upgrade dan kita boleh isi sendiri dah sebenarnya benda tu. Dan untuk pendidikan, saya lihat ada juga peningkatan untuk anak-anak di tadika ya. Betul. Jumlahnya yang di upgrade lagi. Daripada 2,000 ke 3,000. Siapa yang kepada itu pun kena tengok juga. Ada tadika ni tak berdaftar. Kalau tak berdaftar dengan tak dapatlah orang kata rebate tersebut. So kita kena tengoklah, kita kena semak dulu betul ke tadika tu berdaftar dengan tempat-tempat yang sepatutnya. Kalau dia tak daftar memang kita dapat claim lah. Lepas tu tak ada resit pula hilang, resit pudar. So kena dapatkan benda-benda tersebut. Jadi saya lihat disebabkan kita ni hidup perlu ada perbelanjaan. Sekarang ni nampaknya macam apa juga kita lakukan, kena fikir cukai, Betul. Memang kita belanjakan, gaya hidup kita nak beli gadget, nak pergi bersukan, nak pergi melancong, semuanya perlu fikirkan percukaian. Impak percukaian tu. Memang kehidupan kita percukaian. Kalau kita tengok pendapatan negara pun percukaian sebenarnya. So memang kita tak sinonim dengan percukaian. Kita tak boleh lari. Kalau kita cakap aku tak kisah pada cukai. Bukan masalah nak pasal cukai. Kita perlu ada dalam sistem percukaian tersebut. Kalau kita tak ada, nanti macam mana kerajaan nak bantu pun kita tak tahu. Macam kita pada dia dapat duit raya tu kan. Kalau kerajaan tak ada data, macam mana nak dapatkan benda-benda percukaian. So kita perlu ada, kita daftar, kita lapor. Baru kita tahu semuanya nanti. Bermaksud kena ada perancangan lah. Betul. Dari segi seni merancang ni macam mana Dr. melihat? Seni merancang? Sebab orang kita seronok dia dapat sekian-sekian bonus kan. Tapi lenyap saja. Sekarang dia pun ada implikasi kepada potongan cukai bulanan. Betul. Nanti ada bertambahlah dari segi apa yang perlu diisytiharkan pada hujungnya di efek. Itulah dia perlu pastikan baca yang 22 pelepasan yang ada tu, dia tengok mana yang dia boleh claim. Jangan pula terlepas. Aku terlupalah semua. Okay, macam perubatan mak bapak. Sediakan resit. Kalau dia ada masih ada mak bapak, dia bawa mak bapak untuk berubat, dapatkan. Tak kisah tradisional. Kalau tradisional kena ada certification MMA lah. Kalau dia memang daftar dengan MMA, tak ada masalah. Lepas tu yang doktor-doktor yang mengiktiraf lah. Kalau tidak, tak boleh. So, benda-benda ni semua perlu dokumen, simpan. Kita ada smart gadget dah sekarang. Kita ambil gambar, simpan dia dalam tu. Tak hilang pun sampai bila pun sebenarnya. Sambil tunggu sistem orang kata di-upgradekan oleh LSDN sendiri lah nanti. Baik, Doktor. Bagi mereka yang kerja dengan organisasi, ada maklumat yang tepat ya. Pada sip gaji tu ada PC
CB ataupun yang bersendiri itu ada CP500. Untuk individu yang kategori freelancer ya, mereka ada pendapatan tapi apakah mereka juga ni kadang-kadang mereka rasa okey aku terlepas ya. Padahal itu juga satu langkah yang bahaya. Mungkin sekarang ni tidak tapi it's all about time. Nanti mungkin lagi 7 tahun ke baru akan siasat diakses untuk. Memang Lazy Ant ada dia punya orang kata cara untuk akses diorang ni senang je sekarang ni. Terutama dengan pelaporan e-invoicing akan datang ni, semua akan lapor benda tu, kita akan tahu berapa dibayar kepada mereka tidak bayar. So dia tak boleh lari pun sebenarnya. Lebih baik ada dalam sistem sekarang daripada akan datang nanti kena penalti tak pasal-pasal nanti. Buat apa kan? So lebih baik saya syorkan laporkan je lah apa yang ada. Tak ada masalah pun. Kita orang kata plan betul-betul apa yang sepatutnya. Okey, berapa kita dapat, berapa kita belanja. Simpan sepatutnya. Dibenarkan pun bukan tak benarnya belanja yang sepatutnya dalam Seksyen 33 subsection 1 dibenarkan. Tak ada masalah. Simpan semua dokumentasi itu, laporkan. Influencer atau YouTuber ni semua kena simpanlah dokumen, nanti susah nanti. Bila dah di-invoicing, semua orang akan kena. Sebenarnya dia dah lapor, okey saya bagi invoice kat ni. Kalau tak declare, tahu juga dia ni dah dapat dah, kenapa dia tak lapor kan? Maksudnya sekarang ni memang saya tengok diperluaskan. Misalnya kalau di RCDN pun ada unit khas untuk menjaga kategori YouTubers ke influencer. Ya, betul. Supaya mereka ni lebih terarah, lebih fokus ya. Betul. Jadi tak boleh lari. Betul. Dia memang tak akan lari ke mana. Dia memang ada banyak dah. Lazy Ant memang dah fokus kepada banyak dah influencer, YouTuber. Semua yang orang kata media sosial ni dia dah ada dah. Dia dah ada data dah pun sebenarnya. So bila dia akan bertindak kita tak tahu lah. Tapi memang orang kata ni satu orang kata sumbangan kepada negara. Kita memang kena tukar stigma kita tu. Alah kita tak lapor nanti kena audit. Bukan tu masalahnya. Kalau lapor, terutama kita ada SVDP akan datang ni. Tak pernah laporlah. Dia kata, Lazy Ant dah kata, kerajaan pun dah kata tak ada kena penalti. Akan datang ni Jun ni sila laporkan SVDP tu. Dah berapa tahun tu tak payah kena penalti. Bayar je cukai yang sepatutnya. Betul, saya ingat ada satu tahun pernah ada dapat email isytiharkan secara suci hati ya. Betul. 2018. Mungkin ada juga peluang-peluang sebegitu supaya ada yang tertinggal sebelum ni yang mungkin lari ke atau okey ini masa. Bulan Jun ni adalah masa tersebut. Dalam bajet yang lepas telah diumumkan ada SVDP. Skim sekolah relevan untuk data list DN ni lah. So ambil program ni, laporkan apa yang patut, yang tak pernah lapor. Lepas ni dah tak ada dah. Orang dulu saya cakap macam tu juga. Dia kata sekali je. Tapi kali ni kerajaan kata dia terpaksa buat lagi satu, ramai permintaan. So ramai yang tak ada dalam sistem, laporkan. Dia tak kena penalti. 100% tak ada penalti. So kalau penalti lagi tinggi daripada cukai tersebut, laporkan apa yang sepatutnya nanti. Ya. Dari segi secara ringkasnya mungkin saranan kepada penonton kita di MH hari ini, mungkin pada awal tahun dah pun merancang ya untuk sekian. Dapat pendapatan tahun ni memang dah rancang untuk yang berikutnya pula sebab dia sepanjang tahun. Untuk saya rancangan ni senang je. Kalau dah beli buku ke beli alat sukan, simpan resit tersebut. Simpan, ambil gambar, simpan resit tersebut. Sementara tunggu my tax tu di orang ni naik taraf kan. So simpan dokumen tersebut, kita tengok apa pelepasan. Kita ada 22 pelepasan yang sesuai untuk kita ambil peluang benda tu. So bila dah ada peluang ni, kita ambil, kita tengok betul-betul. Dalam masa sama kita bayar zakat. Zakat tu pun ada juga. Kita sumbang kepada umat yang sepatutnya. So kita tengok berdaftar. Pusat zakat tu daftar. Kalau senang pusat zakat ada, pusat zakat negeri mana ada. Kalau pusat tahfiz tu dia daftar tak daftar, atau kalau dia daftar pun dia dapat tak pengecualian daripada lembaga sosial negeri. So kita tengok 22 ni kita lapor, kita dah ada resit, kita simpan. Dari segi pendapatan kita memang ada pendapatan, slip pendapatan dari pembelanjaan tu simpan. Mungkin kita ada pembelanjaan dari segi minyak ke, sewa ke, elektrik ke, kita simpan benda-benda tersebut. Mungkin juga kalau kita tak mampu bayar sederap macam tu, ada jadual-jadual. Betul jadual-jadual dia kita ada PCB, kita ada CP500, ataupun kita nak bayar juga sikit-sikit, kita pergi dekat list DN yang menghampiran, kita nak bayar bulan-bulan. Dia akan bagi juga sebenarnya. Takut nanti kita dah guna habis. Tak ada duit dalam sorangan nanti. Okey, baik, terima kasih kepada Dr. Muhammad Fairuz Razak, Setiausaha Agong Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia ataupun MATA, yang memang terang mata kita hari ini. Dapatkan info, moga nanti ada segmen lain untuk Doktor. InsyaAllah. Kita pakai ilmu yang lebih lengkap.